Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin mengulas tentang isu Hassan Karim dan Tony Puah. Adakah mereka ini berani ataupun biadab? Jadi isu ni pertamanya timbul apabila YB Hassan Karim, seorang yang selalunya lantang bercakap di dalam media, mengkritik kepimpinan PKR dan Anwar Ibrahim sendiri secara publik, secara orang kata apa, di kacamata orang ramai. Dan juga Hassan Karim pun pernah juga mengkritik UMNO sebagai rakan politik Pakatan Harapan dengan jelas mengatakan bahawa mereka perlu kepimpinan baru. Dari aspek Tony Puah pula, baru-baru ini Tony Puah telah membuat satu kenyataan Facebook yang memperli Najib Tun Razak setelah beliau dianugerahkan pemendekan dan pengurangan kepada hukuman yang telah diberikan di dalam kes SRC. Jadi saya pun telah membaca dan memanglah cara yang digunakan iaitu dengan perkataan yang boleh dikatakan pedas dan boleh orang kata apa, mencederakan hati sesiapa, melukai hati. Jadi di sini kita lihat bahawa kedua-dua tokoh ini iaitu Hassan Karim dan Tony Puah adalah pemimpin veteran di dalam Pakatan Harapan sejak zaman reformasi lagi. Jadi Hassan Karim daripada awal reformasi seorang yang senior, seorang yang veteran. Manakala Tony Puah mungkin taklah seveteran seperti Hassan Karim, tetapi separuh daripada zaman reformasi beliau berada, dan beliau adalah tokoh yang telah berani mendedahkan 1MDB kepada parlimen dan juga kepada masyarakat ramai ketika Najib Tun Razak masih berkuasa, iaitu sesuatu yang cukup berani untuk dilakukan. Maka itu kedua-dua mereka ini adalah hero ataupun tokoh pejuang kepada ramai penyokong-penyokong Pakatan Harapan seperti saya sendiri. Menganggap mereka ini adalah hero ataupun pejuang yang tulus, yang berani, yang mempunyai niat untuk kebaikan rakyat semua. Walau bagaimanapun, pada video kali ini saya ingin mengulas tentang apa yang saya faham sebagai tata cara, kaedah ataupun budaya kita menegur pemimpin sendiri ataupun menasihati parti kita sendiri, yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, macam mana kita patutnya menegur rakan politik kita seperti sekarang ni UMNO, GPS, DRS, dan juga bagaimana kita memperkatakan ataupun memberi komen tentang kepimpinan rakan politik sendiri. Tuan-tuan, perkara ini taklah susah sangat sebenarnya kalau kita lihat diri kita sendiri di dalam keluarga kita dengan isteri kita, atau kita dengan bapa atau dengan mak kita. Bagaimana kita nak menegur ataupun beri nasihat kepada mereka? Kita kena fikir dalam-dalam, sebab memanglah kita ada niat baik, tetapi kalau cara kita buat itu tak berapa kena dengan budaya, maka ia akan mendatangkan mudarat. Walaupun niatnya baik, perkataan ataupun konten kritikan itu benar, tetapi ia tidak mendapatkan apa yang dikatakan produk yang baik. Tak usah pergi jauh lah kita nak bagi nasihat kepada bos kita, bukan bosku pada kita punya ketua di jabatan dan sebagainya. Walaupun dia muda daripada kita dan sebagainya, kita kena ada adab dia lah.
Dan yang pertama selalu saya lakukan di dalam budaya Melayu dan juga budaya Islam, yang saya faham bahawa kalau boleh kita nak menegur ataupun nak bernasihat kepada seorang pemimpin ataupun ayah ataupun orang-orang tua di dalam keluarga kita, yang pertamanya adalah kita boleh bercakap kepada orang-orang tua yang lain ataupun orang-orang penting yang di sekelilingi pemimpin itu, ataupun orang tua ataupun bapa kita. Contohnya pakcik kita, iaitu abang atau adik kepada bapa kita. Kita boleh gunakan saluran tersebut, iaitu kita cakaplah, pakcik tak tolonglah cakap dekat ayah saya begini begitu. Saya pun rasa agak risaulah apabila dia cakap dengan mak macam ni. Kita boleh buat cara begitu, kita minta tolong. Dan yang keduanya, kalau kita rasa kita nak bersemuka dengan bapa kita, maka kita kena beralas. Beralas tu bersilat dia dengan kata dia, "Ya bapa, pertama kali terima kasihlah bagi kita orang buat hidup dengan senang, dengan begini, dan bantu dengan anak-anak kami. Kami pun memang berterima kasih dan sebagainya. Cuma sedih lah kalau tengok macam mak tu selalu sedih. Jadi kadang-kadang kalau ayah tu cakap ini begitu, kita dia punya pusing tu banyak sikit lah." Walaupun di dalam demokrasi kita boleh menegur pemimpin kita seperti Perdana Menteri, dan kita lihat ramai orang-orang bukan Melayu yang saya tengok berlaku apa yang saya kata cara biadab, iaitu tidak tahu bahasa apa yang nak guna, alas apa nak guna, dia main tembak macam tu je. Bukan kata orang bukan Melayu saja, orang Melayu pun ada, tapi yang ramainya orang bukan Melayu. Mereka tidak bersyukur bahawa ada kepimpinan seperti Anwar Ibrahim yang dia tahu salah sikit dia tembak. Pasal bola pun dia tembak. Pasal cakap dekat universiti dengan pelajar begini begitu, menegur dengan cara seorang bapa pun kena tembak. Apakah lagi kalau tentang pengampunan Najib, lagi banyaklah kena tembak. Jadi asyik tembak saja tu satu hal, seolah-olah mereka ni sendiri pandai nak buat kerja tersebut. Seperti juga dengan Hasan Karim. Bolehkah dia buat benda cara lain? Bolehkah dia orang kata apa, memegang tali-tali GRS, GPS, UMNO dengan baik? Tak semestinya kan. Sama juga dengan saya, sama juga dengan tuan-tuan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin tu adalah orang yang istimewa. Bukan sebab dia berkuasa ataupun dia suara yang lantang dan kurang ajar, ataupun dia kononnya ulama tahu agama. Tidak. Ia adalah seorang yang mempunyai kecekalan hati dan juga mempunyai kesabaran yang cukup besar. Jadi di sini kalau kita terus menegur tanpa kita buat beberapa saluran tersebut serta beralas, maka teguran yang kita hadapi, yang kita berikan itu tidak akan mendatangkan perkara yang baik, kecuali pada diri kita. Mungkin kita akan rasa sedap dan sudah tentu kita akan jadi lebih popular. Jadi orang pun akan ingat, oh ni Hasan Karim, orang yang berani, dia tegur Anwar Ibrahim. Ya, betul. Tidak ada masalah dari sudut Islam, tidak ada masalah dari sudut Melayu, lagi tidak masalah dari sudut demokrasi dan Malaysia. Tetapi ada masalah dari sudut budaya Islam, ada masalah dari sudut budaya Melayu, dan ada juga masalah dari sudut budaya profesional serta strategi politik yang lebih baik. Saya tidaklah mengatakan bahawa saya lebih pandai, tetapi saya tidak mengukur diri saya sama dengan Anwar Ibrahim. Jadi senang saya bercakap dengan berlapik dan juga dengan apa yang katakan saluran tertentu, sebab memang kita bukan level Datuk Seri. Sama juga kalau kita nak menegur parti politik, kalau boleh kita buat secara dalaman di dalam WhatsApp, kita tulis surat panjang-panjang, kita bagikan kepada pucuk pimpinan yang beberapa orang, tapi kita guna bahasa yang baiklah. Janganlah guna bahasa internet,
Janganlah guna bahasa WhatsApp yang mana yang pendek dan pedas-pedas. Begitu dia tidak mendatangkan hasil yang baik. Yang paling utama, jangan ikut perasaan. Selalu saya kata, kalau kita nak berkata sesuatu pada isteri, pada anak, pada apa-apa, jangan kita marah. Mungkin kita tak suka apa yang isteri kita buat, mungkin kita cukup marah kepada apa yang anak kita buat, tapi kita kena tunggu satu keadaan di mana kita tak marah, baru kita bercakap. Dulu masa muda-muda saya lepas saja, tak hentam cakap pada isteri, pada anak, dan memang itu satu benda yang tidak baik. Tapi bila saya dah kena darah tinggi, penyakit sana penyakit sini, saya pun slow sikit. Jadi alhamdulillah, itu adalah satu hikmah. Jadi ini adalah cara kita menegur. Bagi pihak kita menegur parti yang menjadi rakan kita seperti UMNO, seperti GPS dan sebagainya, lagilah kita kena beralas. Mungkin dengan parti kita sendiri kita bolehlah juga sedikit direct, tetapi dengan parti kawan kita janganlah buat macam tu, sebab dia kawan kita. Kalau dia keluar, kita yang rebah, siapa yang untung? Jadi saya rasa walaupun kita ada niat baik, walaupun kita rasa kita nak buat ni untuk Malaysia, tetapi kita harus ingat bahawa pihak sebelah sana tu ada dia punya perasaan, ada dia punya, kita katakan, dia punya moral, iaitu dia punya maruah dia sendiri. Jadi kalau kita nak berkata tanpa alas, kau bila nak tukar kepimpinan korang ni, cuba bayangkan diri kita berada di dalam keadaan Zahid dan sebagainya. Bagaimanakah kita boleh menerima keadaan sedemikian? Itu satu perkara yang saya rasa kita harus lihat dengan lebih teliti lah. Dan janganlah kita menghina, seperti menghina, mungkin niat kita tak menghina, tapi cara kita cakap tu kenalah berlapik, dan seelok-eloknya guna saluran yang tertentu. Ya, mungkin juga kita nak kena cakap kepada publik sebagai tanggungjawab. Saya tak ada masalah, tapi kita kena fikirlah dan susun ayat tu dengan baik, dan dengan cara yang kita kata sebaik-baiknya lah. Kemudian dari sudut kita, seperti Tony Poa memperli kepimpinan orang ini, satu benda yang cukup-cukup tak baik. Di dalam Islam kita, yang saya faham, kita kalau seseorang itu telah dihukum, macam Datuk Seri Najib dihukum penjara dan dah masuk penjara, maka dia adalah seorang banduan dan sedang membayar hukumannya. Dari sudut Islam, kita tak boleh lagi untuk kes ini panggil dia perasuah, panggil dia perompak dan sebagainya. Dia nak bayar, cuma dia kena bayar lah benda yang dia rompak. Yang tu adalah tanggungjawab dia sendirilah. Tapi untuk kita, kalau kita tengok dia menjalani hukuman, maka kita janganlah perli lebih-lebih. Macam kata nak dapat diskaun lah, nak dapat ini, nak dapat itu. Saya rasa orang macam Tony Poa ni nak kena belajar daripada Rasulullah SAW. Seketika selepas perang, Rasulullah berkata kepada orang-orang Islam, jangan kamu mengeji-ngeji orang-orang yang telah mati di dalam peperangan dengan kita. Kaum-kaum musyrikin ini, mereka mempunyai keluarga, dan kalau kamu memaki ataupun menghina mereka yang mati, maka keluarganya pula akan terasa, mereka berkesedihan, dan yang penting sekali, mungkin mereka akan berdendam dengan kita selama-lamanya. Jadi tindakan Tony Poa tu boleh memudaratkan bukan saja hubungan UMNO dan Pakatan Harapan, tetapi lebih memudaratkan lagi antara Melayu dengan Cina. Sebab kita tengok Tony Poa tu seorang Cina. Walaupun kita semua orang Malaysia, tapi kita masih lagi di dalam kaum kita masing-masing. Jadi seorang Cina
memperli sebegitu rupa kepada seorang Melayu yang Islam seperti Najib Tun Razak, satu benda yang sukar diterima oleh orang Melayu dan orang Islam. Kalau di AP dan juga orang seperti Tony Poa tak faham juga, saya tak tahulah apa nak jadi dengan Malaysia. Saudara Anthony Locke telah marah dan telah mengatakan bahawa kita jangan sebut macam tu. Kita tengok apa berlaku pada Ngeh. Saya cukup terkejut dan saya cukup bersedih. Dan saya rasalah memanglah tindakan membakar keretanya tu adalah diakibatkan oleh kenyataan beliau. Walaupun saya tak ada masalah dengan kenyataan beliau, tetapi mungkin cara dicakapnya tu tidak berapa betul dari sudut saluran dan juga dari sudut bahasa. Jadi ini yang boleh menyinggung perasaan. Contohnya, Ngeh boleh menyebut kepada orang-orang Melayu bahawa isu ini boleh diselesaikan begini begitu, tetapi dia terus tembak macam tu. Jadi bukanlah saya nak mengiyakan apa yang berlaku kepada kereta dan rumahnya, satu benda yang saya rasa tidak patut dilakukan, dan orang yang membuat perkara itu adalah orang yang berdosa, sebesar-besarnya dosa, sebab mungkin keluarga Ngeh boleh diakibatkan terjadi maut ataupun cedera, dan ini akan menjadi kes yang lebih berat kepada orang yang membakar itu. Saya rasa tindakan itu adalah satu tindakan yang luar daripada Islam dan tidak ada basis langsung sebagai apa yang dikatakan perjuangan Islam. Itu satu benda yang cukup keji dan jijik. Tetapi apa yang dibuat oleh Tony Poa pun sesuatu yang keji dan jijik. Kalau kita nak kata kita tak setuju pun, kita kena beralas, Tony. Kita kena ada cara cakap. Bukan sebab kita bercakap pada orang Islam atau orang Melayu, pada siapa-siapa pun. Tapi kalau kita duk biasakan diri dengan bahasa WhatsApp, bahasa Facebook, bahasa yang tidak terjaga, tidak terkawal, maka kita jadi macam Tuan Mahathir lah. Tuan Mahathir ni dia tak kisah sangat bahasa dia, tapi dia dengan sengaja dia buat begitu. Dia ada taktik dia untuk menggunakan bahasa dan senda dia untuk mendapatkan reaksi yang dia nak. Itu Tuan Mahathir, dia memang terror dalam aspek ini. Tetapi saya rasa Tony Poa dia cuma membuahkan perasaan emosi ketika berita pengampunan tu disiarkan. Dan ini adalah sesuatu yang saya kata, kalau tengah marah kita jangan sebut, kita jangan cakap apa-apa, kita biar marah tu hilang dulu, lepas tu kita sebutlah. Jadi di sini saya harap pejuang-pejuang yang kita semua hormati, termasuk saya seperti Hasan Karim dan Tony Poa, yang telah berkhidmat dengan cemerlang sekali, yang telah memberikan jiwa raga mereka kepada pembentukan Malaysia yang lebih baik. Mereka ni adalah tokoh yang perlu disanjung, walaupun mereka tidak ada jawatan dan tidak diberikan jawatan istimewa dan sebagainya. Namun kita semua tahu keikhlasan kedua-dua tokoh ini dan juga keberanian mereka berdua, dan juga kita pun sayang kepada mereka berdua. Cuma di dalam Islam ni kita harus menasihati, dan sesungguhnya status kita tidaklah sama seperti Hasan Karim dan juga Tony Poa. Dan pada video ini saya hanya berkongsi pandangan saya dan praktis saya setelah hidup 62 tahun. Ada dah sakit sana, sakit sini, refleksi sana, refleksi sini, dan bukanlah seorang politician yang nak dapat undi banyak. Jadi saya pun ingin mengingatkan tentang apa yang dibudayakan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan Karim sebagai seorang Muslim, dan juga pada Tony Poa untuk berkongsi ilmu dari budaya Islam. Dengan ini saya harap kita boleh sama-sama berfikir untuk masyarakat semua, yang bukan untuk menyedapkan diri sendiri saja, dan berhati-hatilah menggunakan Facebook dan juga membuat kenyataan media yang tidak beralas, tidak terfikir dan tidak strategik bagi kebaikan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.